been slain. Jom. An ally has been slain. Babi baru duduk diam. Wih, Zinda belakang kau, Zinda belakang kau, Zinda belakang kau. Ah, Nampak macam troll lah. Nampak macam anjing. Killing spree. The search has been narrowed down from 43,000 to only 33,000 articles. If you need to expand your search within the same context, use other Boolean operators, which is OR. By using OR, your search has been expanded to 280,000 articles regarding auditing or accounting. If you need to exclude some certain articles or keywords, use the next Boolean operators, which is not auditing, not accounting. Click on search. From the search result, you can see that only 32,000 articles containing the keyword auditing but not accounting. You can filter out your search using the filter on the right page. You can choose access, year, and the content. Choose the articles that you needed by Jungle simply Bahal. scroll down and read at the titles. Once you have found the article that you needed, you can click on the title and it will redirect you to this page where you can see the abstract as well as the full text. If you need to view this article in PDF, click on the PDF icon. Rizal ni buat hal tapi Make sure you have a PDF viewer installed in your PC or laptop. Thank you and good luck. Okay, morning, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada hari ini Okey, anda semua apa khabar hari ini? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sihat. Baik, alhamdulillah. Oh, mantap Masih Izzat pun delivery bom buat. Aku tengah nak present. Okey. Okey, seperti biasa saya Azaria Abu Bakar selaku co-host untuk kita punya host nanti Okey, jadi terima kasih kepada tim saya iaitu Encik Zulkarnain kerana menyediakan platform Google Meet untuk berlangsungnya kita kelas KKM hari ini Okey, jadi seperti biasa juga di sepanjang perjalanan kelas KKM ini berjalan, sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan boleh bertanya di ruangan chat yang kami sediakan Okey, jadi insyaAllah pihak kami akan cuba membantu menjawab soalan anda. Okey, jadi terima kasih juga kepada Dr. Marina kalau tak silap saya Dr. Marina. Dr. Marina kerana membuat kelas tambahan untuk hari ini Terima kasih juga kepada anda semua yang hadir. Okey, jadi masing-masing ambil tempat supaya selesa apa semua kan. Kalau perlu baca kopi, kita baca kopi dulu kan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kita punya penceramah merangkap kita punya pengajar. Beliau adalah Puan Hafizah juga. Okey, dari Perpustakaan Sains dan Teknologi. Beliau adalah ketua perpustakaan di Perpustakaan Sains dan Teknologi Jadi sekiranya you all dah habis ODL, boleh masuk ke dalam kampus, boleh berjalan, boleh masuk library. Ada apa-apa pertanyaan orang kata yang jenis advance, bolehlah bertemu dengan beliau untuk bertanyakan soalan. Tapi kena buat appointment juga. Sebab Puan Hafizah ni memang orang kata busy jugalah. Sebab dia ketua kan, jadi kadang-kadang dia kena ke meeting situ, meeting sini. Adalah busy, boleh lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi kelas kemahiran ini kepada Puan Hafizah untuk diteruskan. Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada Cik Azari. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Oh, itulah
kami duk tunggu-tunggulah. You all ni mana lah tak masuk-masuk. So you all baru dapat link daripada lecturer you all, Dr. Marina. Ke you all ada kelas tadi? Ada. Oh dapat link. Oh dapat Tapi you all tahu kan ada KKM kan pagi ni? Tahu. Tahu. Cuma tak dapat tak dapat link lagi lah. Tu dah saya WhatsApp Dr. Marina, tapi saya tak pasti Dr. Marina rupanya ada 2 orang je. Dr. Marina Yusof you all ni. Ada seorang lagi Dr. Marina juga. An enemy has Saya been pun Dia first student lah. rupanya ada seorang lagi Dr. Marina. So tak apa. Saya dah tadi saya dah deal dengan Omen lecturer lah Dr. Marina, so dia dah ni. Semangat nak. So untuk kelas pada pagi ni you all dah dengan saya kan hari tu KKM on database betul? Pada 26 Oktober kan dengan saya. Lesson 2 tu. You all je kelas ni saya kelas dengan you all je, tak ada join kelas, tak ada join dengan kelas lain saya rasa. Jadi saya rasa you all pun dah tahu dah kan untuk searching teknik, macam mana nak access database. Jadi you all dah start cari dah start guna dah on database kita. Dah. Setakat ni okey ke? Ada masalah tak? Tak ada rasanya. Mana Tak ada. ada Just kena login lah. Kalau dah lama tak guna tu dia kena login dulu. ya betul. So you all kena login lah kan. Tapi ada 2 option kan, satu Gmail kan. So you all boleh cuba 2 tu, tapi selalunya yang kita dah biasa yang masukkan ID dengan IC number kan. Jadi tak apalah, as long as you boleh login, you boleh access, kira okey lah tu, kira you berjaya lah. Okay, Boleh so start dulu. untuk modul pada pagi ni dia lebih kurang sama. Cuma ini adalah modul yang dia lebih pada Scopus pula. Atau aku ada feeling. Dia antara on database yang you boleh dapat articles lah, conference paper and so on. Cuma database ni dia ada kelebihan berbanding database biasa. Okay, jadi saya nak terangkanlah dekat you all lah. Saya share lah actually saya share lah info yang saya tahu, yang saya setakat ni pengalaman saya lah dalam proses saya buat searching dalam tu. Saya share dengan you all pada pagi ni lah. Jadi saya tunjukkan seperti biasa slide. Okay, and then lepas habis saya bagi info mengenai Scopus ni, baru saya buat sesi hands on dah. So kita sama-sama nanti buat searching dalam Scopus ni. So untuk modul LSC 200 ni adalah lebih pada Advanced Literature Search 1 iaitu Scopus. Dia ada 2 Advanced Literature Search ni, satu lagi Web of Science. Saya tak pastilah you all ada mohon tak lecturer you all ada mohon tak untuk lagi second punya advance. Tapi pada saya, kalau you dah tahu mengenai Scopus ni, untuk satu lagi database tu pun you akan nampaklah you boleh cuba explore sendirilah, sebab teknik dia tu dia punya info dia pun lebih kurang samalah, iaitu Scopus dan Web of Science. Cuma Scopus ni dia lebih popular lah, dia lebih kerap digunakan berbanding dengan Web of Science. Scopus ni memang famous lah, lebih-lebih lagi dengan lecturer kan. Lecturer dia memang suka Scopus ni, sebab Scopus ni database untuk dapatkan artikel dan juga research punya info pun banyak. Dia orang boleh tahu, sebab siapa yang buat research, yang banyak publish paper kan, yang banyak buat paper, dia akan gunakan Scopus ni lah untuk dapatkan info-info yang dia nak lah. Okay, so saya proceed So ini adalah info lah, intro overview. So this module actually help postgraduate student and actually undergraduate pun boleh, sebab ni more on research. Kalau postgraduate dia lebih pada research part lah. Macam you all lebih pada searching, mungkin dapatkan artikel lah, research artikel. So modul ni saya akan ada masa saya cuba share sikit lah mengenai research part. Kalau you all perlukan lebih penjelasan, you all maklumkan pada saya. Tapi saya rasa untuk
you all setakat ni student final year ni, you all nak buat FYP kan. Jadi searching teknik tu penting lah. So saya akan tunjukkan lebih kat situ. Macam mana you nak dapatkan artikel dalam Scopus dan juga info-info berkaitan lah. So modul ni inilah antara modul yang saya akan highlight sebenarnya. Dia adalah banyak. Tapi untuk basic ni 1 sampai 5 lah. 6 sampai 8 ni dia memang research punya purpose lah. Maksudnya kalau nak tahu lebih lanjut mengenai research macam mana kiraan, macam dia nak cari artikel yang banyak orang refer, site semua tu lah. Dia akan gunakan 6, 7, 8 ni lah. Tapi kalau ada, saya share just a brief sahajalah untuk 6 sampai 8 tu lah. Okay, cuma saya akan tekankan lebih kat nombor 1 sampai nombor 5 ni lah. So lebih kurang dalam 2 jam lah. Tapi saya cuba habiskan 12.30 lah. Okay. So saya pun tak nak drag lama-lama kan. Sebab you pun nak rehat, petang kan ada kelas. Okay, so ini adalah info sikit lah apa itu Scopus sebenarnya. Scopus ni dia lebih pada kalau kita nampak kat sini dia mention apa. Okay, Scopus is a source neutral abstract and citation database. Dia lebih senang cakap Scopus ni lebih pada citation database lah, di mana database Scopus ni dia tak ada full text pun. Artikel dia tak ada dalam full text, tak ada dapat dalam bentuk full text. Dia hanya info, details of the article itself lah. Kalau you nak dapatkan full text, dia ada cara dia. Nanti saya tunjukkan, dia ada cara dia ada link dia lah. Tapi dia tak adalah just bagi info macam tu, you tak boleh dapat full text. Dia ada cara dia untuk dapatkan. Jadi basically database Scopus ni sebenarnya dia adalah citation database, di mana dia hanya indeks artikel, maklumat artikel. Maksudnya kita panggil dia punya extract lah, artikel tu dia punya maklumat, tajuk, author, maklumat artikel tu sajalah. Dia hanya indeks itu sahaja, details artikel tu dimasukkan dalam Scopus. So kat sini kita nampak ada banyak records dia, lebih kurang berapa, 75 million and above. Jadi ada lebih kurang 24,000 tajuk dan penerbit lebih kurang 5,000. Jadi ialah sebab dia hanya indeks maklumat sahaja kan. Jadi dia boleh masukkan banyaklah maklumat di dalam tu kan, sebab dia bukan full text. Dia tak ada full text dalam tu, dia tak cover sekali lah full text. Cuma dia ada bantu bagi info untuk dapatkan full text. So actually dia hanya indeks artikel ni, tak semua dia indeks. Dia hanya indeks artikel yang berkualiti lah, yang dia ada cara. Saya pun tak pasti sebab dalam bentuk database ni dia ada dia punya step proses dia lah. Jadi tak boleh buat apa artikel tu dia akan indeks artikel yang ada kualiti lah, yang ada melalui proses-proses dia untuk dia dapat masuk dan dapat diindeks dalam Scopus ni. Okay. Jadi pada saya semua artikel yang diindeks dalam Scopus ni pada saya adalah artikel yang bagus. Tak semua artikel, contohlah dekat Sun Direct tu ada 1 juta. Tak semua artikel kat Sun Direct tu diindeks dalam Scopus. Dia hanya select beberapa artikel yang dikira sebagai artikel yang bagus lah, yang ada credibility lah, maksudnya impact kat situ lah. Dia adalah dia pun cara, kita pun tak pasti macam mana. Dia dari sudut research tu, database tu adalah dia punya selection atau proses tertentu lah. Kuat gila padahal tak ada jauh sangat beza. Jadi ini adalah navigation bar lah, yang maksudnya function yang ada dalam Scopus. So dia ada sources search. Kebanyakannya kita akan guna search punya area lah untuk kita buat searching. Analytics, ini more on calculation dari sudut research. Alerts ni kita nak on kan alerts tu untuk kalau you all klik alerts ni, nanti you boleh dapat lah info-info yang berkaitan. Okay, my list and my setting lah. Ni untuk daripada setting lah. Ataupun you nak, kalau you log in tu, you boleh gunakan lah function. Biasanya kalau tak pun dia ada
sebab dia detect you masa login dekat easy access tu kan. Saya try tutup, buka balik, dia still, kalau saya klik, saya tick alert ke apa lah, dia ada macam ada maintain lagi kat situ lah. Tapi kalau you nak lebih mudah, kalau you register, so tu you punya personal tu lagi mungkin dia akan simpan teruslah dalam tu Okay. So ini adalah Scopus source list. Ni macam lebih kurang kalau you nak tahu senarai tajuk keseluruhan yang ada dalam koleksi Scopus, you boleh guna sources ni. Sources ni sebenarnya bukan senarai artikel tapi senarai jurnal. Akan jumpa ni Jadi stop. daripada jurnal tu you akan dapat artikel lah. Setiap jurnal tu contoh dalam ni ada 41,000 jurnal. Dalam 41,000 jurnal ni ada beratus ribu artikel dalam setiap jurnal tu. You bayangkan berapa banyak koleksi maksudnya yang di index lah dalam Scopus ni. Ini hanya senarai jurnal sahaja. Sebab kebanyakan artikel berada di dalam jurnal lah. So kita panggil jurnal artikel lah. Basically kebanyakan memang banyak koleksi jurnal artikel lah. Okay. Kita panggil research artikel jugalah. Kalau yang tu more on research lah. Jadi dia punya kategori dia lah. Kalau kita nampak kat sini, example ni kalau dalam serial publication, kita panggil report lah, yearbooks. Ni semua kategori-kategori lah. Kategori yang ada dalam koleksi sources ni lah. Selain daripada jurnal kan. Okay. Annuals ada, book series ada. And then kita ada juga non-series. Non-series ni monograph, reports and so on. So pada saya semua kategori bahan berada di dalam Scopus lah Okay. Jadi ini adalah main function lah untuk setiap database, iaitu basic search. Basic search ni you akan buat searching untuk dapatkan artikel lah, artikel yang you nak. Kita panggil dokumen lah. Kalau you on document search. Document search ni you nak dapatkan artikel, tajuk artikel you kena tahu keyword lah. Okay, lagi dulu. Tapi saya rasa semua dah ada keyword. So you stick pada keyword you lah. Okay, so kalau nak buat searching, you akan nampak. By default dia akan auto dekat part dokumen ni. So you boleh terus letak keyword you and then you klik search lah. So you akan dapat result kat bawah ni. So depends pada you punya keyword lah. Lagi kalau keyword you tu ada banyak koleksi dalam Scopus, you akan dapat banyak. Kalau sikit-sikit lah. Depends pada topik research tu lah. Kalau topik tu baru lagi kan, jarang orang buat research, tak banyak lah dia punya result dia. Ataupun tak banyak di index dalam Scopus lah. Okay, so ini untuk basic search. Let's focus on document search. Ini kalau you dah dapat result tadi, kalau you klik pada link tajuk result tu, you akan dapat details. Dokumen details ni you boleh dapat banyak info lah. Kalau you nak tahu artikel ni dilanggan ke ataupun memang open access ni, yang memang free. You, kalau tak dilanggan pun you akan dapat free lah. So you terus boleh save lah. Kalau kalau dia bukan open access, you tak boleh save. You akan pergi ke view at publisher untuk dapatkan artikel asal. Maksudnya ni artikel ni contoh lah. Artikel ni open access, memang you boleh terus download. Kalau yang dilanggan, sebab Scopus ni dia hanya indeks maklumat artikel. Jadi kalau artikel tu tak dilanggan, kira macam ni bukan rumah dia lah. Rumah sebenarnya dekat database lain, contoh kat SignDirect ke. So you kena klik kat view at publisher ni. So dia akan link ke database yang asal, rumah asal dia tu. Sebab ni hanya dekat Scopus ni dia hanya park maklumat sahaja, maklumat artikel sahaja. So tengok pada bahan tu lah. Kalau bahan tu open access lagi mudah, itu download ataupun save to PDF ataupun download sahaja. Okay. Aku masuk uni 25 ini details Scopus details dokumen tadi. Kalau you scroll down, you boleh tengok yang ni bukan. Yang ni kalau you nak save to PDF. Yang ni. Ni yang save to PDF tadi ni actually dia ada listkan info-info yang kalau you save to PDF tu, ini adalah maklumat yang you akan dapat lah. Author, document, title ni semualah. Okay.
tak ada apa lain tadi tu. So ni view at publisher yang saya cakap tadi. Kalau you nak dapatkan artikel, full text artikel, inilah dia punya link yang you kena guna. Itu view at publisher. You klik sahaja dekat view at publisher ni, you akan dapat link, dia akan ke database asal dia, itu contoh Science Direct. So you boleh dapat PDF, download PDF. Sebab ni lah rumah dia sebenarnya kan, sebab dekat Scopus tu bukan rumah dia. Scopus tu macam maklumat dia sahaja. Sebab Scopus hanya indeks maklumat sahaja. Okey? Jadi inilah info dia lah. So saya dah terangkan tadi lah untuk you fahamkan macam mana function untuk view at publisher ni lah Okey. Okey, tadi untuk documents. Okey, dokumen tadi okey semua faham kan? Faham. Takut you all tak faham. Kalau tak faham tanyalah, saya boleh repeat balik lah kalau ada yang tak jelas kan. Okey, untuk author ni dia lebih pada you nak buat searching atas nama author, title, author tu punya artikel. Mungkin setiap artikel dia ada nama author. So author tu lah yang buat paper tu. Jadi kalau you dah biasa dengan author-author tertentu, you bolehlah guna you boleh buat searching atas nama author tu. Ataupun you nak tengok lecturer you punya paper ada ke tak dalam Scopus ni pun boleh juga. Pun boleh juga. Contoh kan you nak tengok mungkin supervisor tu memang dalam bidang you kan. You nak rujuk paper dia. So why not you boleh search nama. Tapi you kena tahu nama dia lah. Tak tahu tak boleh kan. So letak nama dia. Tak nama dia tu. Contoh kat sini Tengku Anwar. So letak sebab Mak Saleh ni nama dia surname kat depan kan, nama ayah kat depan. Sebab dia ada koma Anwar, koma Tengku. Jadi macam kita nama ayah kita kena letak kat depan lah. Sebab ni pun dia macam enter last name. Kita letaklah nama kita contoh Muhammad Uzaifah. Letaklah Muhammad Uzaifah bin Muhammad Hafiz, letak Muhammad Hafiz kat sini. So dia akan jadi Muhammad Hafiz, Muhammad Uzaifah. Macam tu lah. So, tapi ada setengah author tu dia ada buat short form nama dia lah. Ada setengah tu letak Muhammad Uzaifah titik Uzaifah. Tu depends pada yang dia letak dalam Scopus ni punya nak di indeks macam mana diletakkan nama tu. Okay. So you try dulu lah. Yang penting kalau you search tu dapat kira betul dah tu. Kadang-kadang database ni akan detect lah apa sahaja maklumat yang kita letak, dia akan keluarkan. Even sebab nama kita banyak kan, nama sama kan. So you kena select lah yang sebenarnya nama apa yang author yang you nak tu. Okay. Okay, jadi ni kalau you dah contohlah kalau you search sebagai author, dia akan keluar nama-nama. Sebab kita punya nama ni kat dunia ni bukan kita seorang je kan ada nama kita kan. So you kena search lah, you kena tengok. Okay. Nama sebenar. Kalau dia ada profil dalam dia register, author tu register dalam Scopus ni dan ada paper dia, so you boleh dapatlah maklumat dia lah, maklumat author tersebut dan berapa banyak dia dah buat paper berapa banyak paper dia yang telah diindeks oleh Scopus. Kadang-kadang dia buat paper banyak, mungkin 44 ni lebih, mungkin ada 50. Lagi 6 tu tak diindeks oleh Scopus, hanya 44 sahaja. Jadi kita tak banyak cakap dia buat paper 44 sahaja. Mungkin lebih. Sebab ni hanya diindeks oleh Scopus sebanyak 44 sahaja. Okay. Okay, ni maklumat research lah. Kalau dia punya H index ni tinggi lagi bagus lah dia punya artikel dia. Maksudnya dia punya credibility ataupun visibility artikel dia tu baguslah. Ada high impact orang panggil. Okay, ni author matrix overview. Ni kalau masa you nak tahu lebih lanjut mengenai author ni punya trend citation artikel author ni, you boleh tengoklah setiap tahun dia ada berapa artikel, berapa banyak orang cite. You boleh tengok dekat part author matrix overview ni lah. Ni you boleh juga go through dekat topik. Author ni punya topik, dia ada buat research fokus on topik apa. So you boleh pergi dekat bawah, scroll down sikit, you can nampak kat part topik. Link ni you akan
Kan dia Tengoklah kata, apakah topik rank on yang it. dia selalu buat research lah. So you boleh link ke artikel dia. Dalam Scopus ni yang bestnya semua dia akan link kan. Yang mana yang dia keluar biru-biru ni you boleh terus link. You boleh terus dapat artikel dia lah. Ataupun maklumat-maklumat yang dia keluarkan dekat dalam database ni lah. Kat situ best sebab Scopus ni dia punya maklumat tu dia macam cross banyak info tau. So kat situ even you dapat satu result pun tak apa sebab dia akan bantu you untuk dapatkan maklumat lain yang relate dengan you punya keyword lah. Okay, ni co-author. So you boleh tahulah artikel author tu dia punya co-author dia siapa. Co-author dia macam yang collaborate dengan dia lah dalam paper dia tu. Kalau kita nampak satu paper, research paper tu ada 5 orang. So nama yang first tu kita akan panggil main author lah. And then the second name tu adalah co-author. Tapi saya baru dapat tahu daripada lecturer you ni, rupanya dia orang main letak juga. Saya ada kena buat semakan kan dengan lecturer kan. Dia orang punya publication semua. Saya tanya. Yang depan ni main author ni kira dia lah paling banyak buat kerja kan. Kita anggap macam tu kan. First author tu. Rupa-rupanya lecturer tu cakap kadang dia main letak je. Kadang-kadang bukan main author tu yang banyak. Ada juga yang second author tu yang main dia. Oh sudah. Tapi kalau ikut research kita akan nampak first name tu adalah main author lah. Kalau dari sudut tu sebenarnya patutnya kena ikut macam tu lah. Tapi saya baru dapat tahu rupanya ada main letak juga. Patut masa saya nak buat semakkan tu dia orang letak tak ikut macam artikel tu punya nama susunan tau. Tapi kalau ikutkan dia kena follow lah susunan tu sebab kita nak tally kan dengan database yang kami perlu buat semakkan tu. Itulah ya. Itu sebenarnya. Tapi tak apa. Kalau dari sudut research, kalau first name tu adalah main author lah. Second name itu adalah co-author and so on. Ada sampai 10 saya pernah juga satu paper tu 10 orang buat research tu ada juga. So depends lah pada researcher tu kan. Dia collaborate dengan ramai orang. Kadang bukan dalam UiTM je, kadang dia collaborate dengan universiti luar juga. Okay. Ni analisa untuk author tu punya trends lah. Berapa banyak semua tu lah. Okay. Ni you boleh tengok dalam bentuk chart lah. Dalam bentuk macam ni graph ni, charts ni semua ada. Ni kalau macam researcher, academician, dia orang memang akan tengok yang ni. Kalau dia orang ada profile dia orang dalam Scopus ni, dia orang akan rujuk lah nak tengok berapa orang cite artikel dia semualah. So dia boleh tengoklah trend dia tu. Okay. Tadi author sebab ada 3 kan searching teknik ni. You nak buat search ni ada 3 kategori. Tadi dokumen, basically dokumen lah kita nak buat search keyword, title. Second one is author tadi yang saya share, and then last kategori ni adalah affiliations. Affiliation ni lebih pada organisasi lah. Nama dia macam dia letak apa affiliations ni, tapi sebenarnya ia adalah organisasi lah. You nak search by organisasi. Selalunya kita akan search organisasi kita lah UiTM. Jadi kita just letak lah University Teknologi Mara. So you boleh dapat lihat artikel yang diindeks oleh Scopus ni berapa banyak artikel daripada UiTM. So mungkin you nak tahu artikel dalam Scopus ni yang diindeks dalam UiTM ni, you punya subjek berapa. You boleh tengok dalam kategori affiliations ni. Sebagai contoh, kalau you dah buat search tu, you akan nampaklah dia punya jumlah. Ini adalah jumlah yang diindeks oleh Scopus untuk UiTM. Kalau saya tunjuk macam ni kan dekat lecturer kan, dia kata lah sikit je, 27,000 je berbanding dengan universiti lain. Dia orang cakap macam tak banyak. Tapi sekarang ni kita nak memang UiTM ni memang dia nak ke arah research university kan. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak academician itself ni, even bukan academician sajalah, staff kan yang mana belajar and then students yang ni untuk
banyakkan lagi research paper. So lagi banyak, lagi baguslah kita punya ketampakan visibility kita lah UiTM ni. So kita punya ranking pun akan jadi tinggi lah. Sebab memang tengok research apa ni? Kalau lagi banyak lagi bagus research kita dalam apa, ranking kita akan tinggi lah dari kiraan-kiraan dia lah. Okay. So ni advanced search. Ni kalau you nak buat searching dalam bentuk advanced teknik lah, maksudnya tadi basic je. Basic search tadi ada 3 kategori, iaitu documents, author and juga affiliations. Tapi untuk advanced ni dia ada satu part ni you nak betul-betul spesifikkan you punya keyword. Mungkin keyword you tu you dah identify. You dah identify tu, you tengok ada banyak keyword yang you nak buat searching. Jadi you boleh gunakan advanced di mana you boleh letakkan keyword you tu ke semua keyword yang you nak tu menggunakan simbol ni lah ataupun function operator ni, di mana operator ni kalau kita tahu dia menggunakan apa? Searching apa ni? And or not ni. Menggunakan searching Boolean. Boolean operator. Jadi you just letak keyword and then you klik je plus ni, so dia akan keluar N. Tak perlu you nak buat manual type N tu. Jadi dia akan auto lah. So operators ni yang dia dah provide kat sini yang belah kanan ni, dia bantu you lah sebenarnya. You just letak je keyword you. So you gunakan saja function operators ni. And also field codes ni kalau contoh you nak buat searching tu menggunakan kategori yang tertentu. Contoh you buat keyword tu and then you nak fokus on author tertentu and you nak fokus on organisasi UiTM contohnya, affiliations ni. So you boleh gunalah, you just kena klik kat sini kan. So dia you just tick, dia akan letak dia akan bantu you tak perlu letak. Dia ada dia punya simbol dia lah. So macam bawah ni. You nampak kan bawah ni cognitive architecture and author name ni bukan kita letak. Kalau kita guna author dia akan keluar macam ni. Sebagai contoh yang ni. Dia akan keluar macam ni lah. Ni. AFID ni bukan kita letak. Ini yang kita gunakan kod-kod dia di belah kanan ni. Nanti you boleh cuba nanti tengok. Try and error nanti tengok. Okay. So kalau contoh lah. Kalau you gunakan advanced, inilah contohnya ekonomik. Dia nak fokus ni sebab dia ada banyak keyword kat sini, ekonomik Islam. And then dia nak fokus UiTM pula. Dia nak fokus IIUM punya artikel, tapi dia nak ataupun dia nak fokus on UKM ataupun UM ataupun UUM. So banyak affiliation dia yang dia letak dalam ni. Tapi dia punya keyword dua je, ekonomik and Islam. Okay. So depends on you pun cara searching tu, you kena cubalah. Tapi kalau macam ni dia dah guna kod ni, you kena ikut kod, you tak boleh buat manual lah. You kena pluskan dengan operators and field codes ni. Okay. So once you dah buat guna advanced search tadi, dia akan keluarlah result dia tu tak banyak sebab kita guna advanced search sebab kita fokus pada certain keyword ataupun organisasi tertentu lah. Jadi kat situ bantu you dan jimatkan masa you untuk you nak buat searching untuk kalau result banyak tu makan masa sikit you nak dapatkan artikel yang you nak. Jadi teknik untuk advanced search tu penting lah sebenarnya kalau you dah tahu dah apa sebenarnya you nak cari kan. So you boleh gunakan strategi ni lah untuk advanced search ni. Okay. Ini contoh lah. Ni ada satu contoh lagi. Kalau virus outbreak and blood or ni dia guna function boolean operator lah, tapi dia nak excludekan infect ni. Infect ni dia akan keluar lah result tu infection, infected. Semua dia akan keluar sebab ni dia guna truncation kan. Infect ni So yang sebelum infect ni pun dia ada mungkin ada lagi ada variety punya words lagi yang untuk infect ni kan. So itu yang jadi macam ni truncation ni sebelum dan selepas kan. Okay. So ada banyak teknik sebenarnya searching teknik ni. Kalau sebenarnya yang saya share dengan you yang modul on database tu
Itu antaranya. Tapi kalau you buat searching kat Google, search strategi teknik, kadang-kadang dia ada bagi kat you contoh-contoh lagi tau. So kalau you study lagi, you akan nampak lagi lah macam-macam cara yang you boleh cuba lah. Kadang ada simbol-simbol yang tambahan yang you boleh cuba. So kalau untuk Scopus ni sebenarnya dia ada juga search tip kat sini. Dekat part advanced search lah, you boleh tengok juga. Dia bagi you tips lah. So you boleh tengok lah, mungkin ada tips yang you boleh apply lah untuk you nanti. Okay, so ni untuk advances. Ni untuk advances tadi sama je kan. Dia akan keluar lah result ni. So dia, macam tadi lah sama juga. Field code search, dia keluar, tengok sebab dia macam duplicate tadi kan. Kod masa result tadi dia keluar lagi kod kat sebelah kiri ni kod. Kalau ada you boleh edit balik lah. Edit searching you balik tu. Okay, so tadi untuk advanced search. So ini Scopus field codes ni are used in advanced search for a term in a specific field. Ni kalau you punya strategi untuk guna field code ni, ada lagi lah cara dia. Ni kalau macam field code ni, kalau you nak result you nak keluar by title, you nak tarik result tu daripada tajuk, abstract dengan keyword, you boleh gunakan title, abstract or keyword. Ataupun kalau topik, dia punya result tu lagi besar lah. Kalau spesifik, dia ada tertentu punya option lah untuk you dapatkan. Nanti saya tunjukkan lah, nanti hands on senang sikit kan. Kalau brief kat you, tak nampak siang kat you. So ni result dia lah. Kalau you buat tadi menggunakan Scopus field codes ni. Okay. Okay, yang penting tadi semua dalam kategori strategi cara you nak dapatkan searching teknik tadilah untuk dapatkan result. Ni contoh lah. Okay, ni kalau you gunakan, ni exercise lah kalau you boleh cuba sambil-sambil, ni contoh lah. So you akan nampak result dia. Kalau you gunakan, macam ni kita bulatkan sebab kalau you buat exercise, kalau you letakkan virus outbreak and blood or COVID, in fact ni berapa dia punya result dia. So you boleh tengok lah Okay. So tak apalah, saya proceed lah pada ni. Okay, so lepas you dapat result sebenarnya, you boleh lagi refine lagi result you dengan cara you nak search lagi dalam result you tu. Kita panggil search within results. Di mana search within results ni, you boleh deepkan lagi you punya search lah. Deep search lah kita panggil. Mungkin result you tu besar lagi, so you nak deepkan, you nak search lagi dalam result you tu, so you boleh search lagi. Mungkin ada lagi keyword ataupun sub keyword you tu yang you nak fokus lagi. So you boleh gunakan teknik search within results tu lah. Okay. Okay, ni analyze search result ni. Ini lebih pada kalau you punya result tu dia appear contohlah ada 100, you boleh analyze result ni, you boleh tahu dalam result you tu berapa banyak author, tahun penerbitan dia berapa banyak based on dalam bentuk charts, graph and so on lah. You boleh nampak analisa reporting untuk result you tu. You boleh study dekat situ lagi. Okay, ni kalau you nak filter, you boleh filter, ada sort dekat sini. Okay, sort by newest ke, you nak by oldest ataupun cited by highest. You tengok dalam result you tu, artikel mana yang paling banyak orang cite, banyak orang refer lah. So you boleh sort sebenarnya. Okay. Saya tunjukkan lah dalam bentuk hands on, ni analyze result. Kalau you buat analyze result tadi, dia akan keluar macam ni lah. You boleh tahulah result you tu, author ni paling banyak buat research on you punya keyword tu. Dalam banyak result you tu paling banyak organisasi apa yang banyak buat research untuk topik you tu ataupun keyword you tu. You boleh nampak lah kat sini. Okay. Kadang ada seorang tu dia nak fokus on organisasi tertentu ataupun author tertentu, you boleh tengok kat sini lah Ataupun result you tu banyak dalam bidang mana, subjek area mana, you boleh identify lah, you boleh nampak kat sini. Okay. So ni contoh lah, source detail ni lebih pada journal. Kalau you buat searching,
you akan dapat juga maklumat jurnal daripada jurnal mana. So you boleh study pula dekat jurnal tu. Jurnal tu you boleh tengok pula dokumen keseluruhan dalam jurnal tu. And you boleh tengok juga ranking ataupun info research di mana jurnal ni banyak tak orang refer. So ini calculation untuk research lah. Lagi tinggi side score dia lagi bagus lah. Ni kalau macam saya pun tak berapa nak ni, cuma saya nampak lagi tinggi dia punya rank, dia punya nombor ni lagi bagus lah dia punya visibility, dia punya journal dia tu ada high impact lah. Banyak orang refer. So kalau you refer artikel dalam jurnal ni, secara tak langsung artikel research you tu pun ada secara tak langsung pun ada impact jugalah. Maksudnya ada akan insyaAllah akan ada orang rujuk juga nanti. Macam tu lah. Okay. So mana-mana research ni dia akan publish paper dia dalam jurnal yang memang banyak orang refer lah. So dia punya paper pun secara tak langsung akan naik juga. Busy betul minggu ni. Okay, ni lebih pada research juga. Scopus article Revometric. Ini je malam workout sekali. Ni macam info lah, info untuk Scopus ni. Okay. Ni lebih pada research ni, dia boleh interact dengan researcher lain. So adalah cara dia menggunakan Plum X. Dia boleh nampak, okay, info-info dia kat sini. Okay, berapa orang like kat social media, berapa orang site, usage download berapa orang mention dekat blog, semua info-info mengenai artikel tu. So dia boleh tahu dekat bahagian ni lah, Scopus article level metric. So dia boleh tengok kat sini juga berapa orang like kat Facebook. Semua ni lah, ni kita panggil Plum X metric ni. Kita nak tengok analisa jugalah daripada report untuk artikel tu. Capture berapa orang Mendeley ni, berapa banyak orang baca dalam Mendeley punya software. So dalam Scopus ni dia boleh detect benda-benda tu kan. Kita pun tak tahu macam mana database ni. Bagus lah dia boleh. Dia mungkin ada dia punya proses dia ataupun teknik dia lah. Okay, ni untuk personalization. Kalau you ada buat register, you register, you log in, so dia akan email kat you. Kalau you alert lah, kalau contoh lepas ni you dah tak larat nak buat searching kan, you dah tahu dah keyword-keyword tertentu, yang tu je yang you nak, you tak nak dah buat searching keyword lain dah. So you boleh alertkan dekat sini, set alert. So dia akan auto email kat you lah. Dia auto email kat you. So you tak lah, you punya apa ni, okay, ni dia punya keyword you, name of alert ni. So dia akan ada kalau ada artikel dalam keyword ni yang baru diindeks oleh Scopus, dia akan email kat you. So you just, kalau you buka email, dia keluar. So you just klik je lah link yang dia bagi tu. So you boleh dapat balik. You boleh tengok artikel yang baru diindeks tu. Jadi kat situ save masa jugalah. So tak perlulah you nak tengok setiap minggu atau setiap bulan kan. Ataupun lah kalau ada yang baru masuk kan, artikel yang baru masuk yang diindeks ni. Jadi email search alert ni memang membantulah sebenarnya untuk you alert untuk dapatkan apa ni, keyword ataupun artikel yang you nak tu. Okay, so that kan ni kalau set alert lah, you just klik je lah kat sini, tick ni, so dia klik je kat sini yang launching ni kan. So dia akan set, sebab you dah set tadi, dah masukkan punya email semua tu. Okay, so ni contoh lah. Kalau you dah save list, ni tadi save list pun boleh. Ni set alert, tadi save list pula. Kalau you save, dia akan save dekat list lah. So lepas ni kalau you buka, you tak perlu nak buat searching dah. You just klik je reading habit ni, dia akan appear balik lah yang result yang you buat searching sebelum ni. Okay, macam history search lah, macam tu lah. Okay, dia save kan siap-siap list you tu. Okay, yang ni lebih pada cyber ni, lebih pada ni kita tak langgan cyber ni di bawah Pusat Citasi Malaysia ni, lebih pada research lah. Kalau setengah tu academician dia nak fokus research performance untuk apa ni, tengok dari sudut dekat research institution dan dia orang punya researcher
associate ni, collaborate dengan researcher lain semua ni lah. So dia boleh tengok lebih lanjut lah, lagi detail dekat cyber ni lah. Ni sebab kalau lecturer pun tanya juga, tapi kita tak langgan, tapi dia kena melalui ni lah pusat sitasi Malaysia. Kita boleh dapat lah info daripada pusat sitasi Malaysia ni lah. Kena menggunakan, kena melalui sana lah, kena mohon kat sana. Okay, setakat ni okay, setakat ni yang saya share. Dah lebih lah. Kejap je. Okay. So semua faham yang untuk Scopus. Setakat ni untuk teori semua jelas ni. Itulah takut you ngantuk saya share dengan you tu. Dah okay, saya rasa 12.30. Jadi saya buat saya break kejap dalam 5 minit. 11.25 macam tu lah. 11.25 kita sambung balik untuk sesi hands on. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi saya minta kita break kejap 5 minit. Jadi nak pergi minum ke, nak pergi toilet apa pun boleh lah. Nak rehat-rehat jap. Nak tengok handphone jap ke apa ke. Boleh lah. Okay. So saya bagi masa 5 minit. Okay. So kita boleh sambung sekejap lagi. Okay. Amirulan lancau, perangai seperti pukimak. Oh, what the fuck kau buat, sial? Bukan macam ni, gila. Ni bukan report bangang. Bodoh punya lah group member macam ni. Hai, sakit hati saya tengok. Ini kau slide. Hi, Assalamualaikum and greetings to all. This is the guideline on how to renew book from library website. Firstly, go to our library website at https://library.uidm.edu.my. Dia copy paste aku punya ni je. Slide, aku buat slide. Orang tu buat report. You will be navigated to this page. Click on our services tab. From library services list, choose OPEC. Tengok tu nampak ada yang left tadi. Pasti sebab mungkin internet dia kan. Walaupun tak ramai kelas ni dalam 29 kan. Mungkin ada yang tak join. Dah ada yang okay. So saya proceed sambung. Sesi kita lagi sejam, tak sampai sejam. InsyaAllah saya cuba kita buat sesi hands on pula. Tadi saya share secara teori. Jadi untuk sesi ni saya buat secara hands on. Jadi seperti biasalah macam modul yang sebelum ni, saya akan tunjukkan secara hands on. Jadi nak minta sama-sama lah dengan saya. Jadi you all boleh cuba bersama dengan saya lah untuk menggunakan database Scopus. Jadi macam biasalah kita pergi dekat website library. Jadi saya fokus on PhD library Macam biasalah you all pun dah tahu dah. Klik je dekat our collection. And then you akan nampak macam ni lah. So saya dah share dengan you kan. Kita collection of book ni, guna OPEC.
Then on digital collection ni ada banyak. So yang ni lah on database ni, Scopus ni masih lagi dibawa on database lah. Cuma dia kelebihan Scopus ni dia ada apa ni, research sikit. So dia ada plus dengan research, jadi kat situ dia punya database tu kira macam banyak dirujuk lah, okay, oleh researcher. Jadi kalau macam you dah biasa, you tahu kan Scopus, kita S, you direct je menggunakan Scopus kita, okay, pergi je dekat Scopus. So dia dekat bawah sikit, bawah send direct lah. Send direct pun you dah cuba kan, dah cuba guna. Jadi saya fokus on Scopus je. Okay, so saya nak cuba try tengok UiTM ni. Harus saya guna yang ni. Nak try yang ni. Ke dia, dia kena masuk macam ni jugalah. Kalau macam daripada IC tu dia terus kan. Tengok kat sini. Cuba. Pergi balik kat sini. Okay. Better yang tadi tu kan. Yang ni sebenarnya platform kita kat Gmail ni kita nak memudahkan user lah guna Gmail. Macam ni kalau on database dia kena melalui manual SKM, okay. You boleh guna manual SKM juga untuk dapatkan on database. Okay. Kalau yang lain saya rasa better tadi lah pakai IC number jugalah. Saya cuba je nak tengok kalau dia masuk sini you boleh masuk mana. Kalau yang nampak MyKM lah okay, MyKM. And then sebab kita melalui portal kan. So portal kalau macam ni dia keluar laman web pusakaan lah. Nama web pusakaan ni dia akan pergi main library lah. Kalau main library, saya cuba je ni, saya nak try. Selalu saya pakai tu IC. Kejap nak tengok. Kalau pakai sini, kalau dia patah balik masuk Gmail tu, saya rasa better pakai IC lah. Ni sebab kita cuba-cuba nak memudahkan user. Kita cuba letak Gmail tu. Dia macam banyak-banyak step. Better you pakai IC tu Saya tengok dia masih lagi tak. Kalau dia suruh klik juga, tak perlu. So, you guna je guna sahaja IC. Tu saya nampak yang Gmail tu mungkin platform lain lah. Dia tak sepenuhnya lagi. Dia tak direct kepada database tu. So, you masukkan IC ID dengan IC. Okay. Biasalah masukkan login kat sini Okay. Kalau MyKM boleh melalui MyKM you gunakan yang ni. MyKM pun dia ada platform on database Semua dah biasa dah pernah guna MyKM dah? Ke belum lagi? Belum. Oh belum. MyKM. Saya ada share dengan you ke MyKM sebelum ni? Tak ada lagi Tak. Oh tak apa. Nanti saya share lah. Kalau ada masa saya share dengan you 11:30 kan. Kalau sempat saya letak siap-siap lah MyKM kat sini. Saya lupa. Okay. MyKM tu dia personalize sikit. Dia sesuai juga untuk you guna kalau you dekat mana-mana kan. Okay, saya fokus on Scopus dulu. Okay, semua dapat dah Scopus. Sebaiklah dia boleh buka. Time-time macam ni saya risau juga. Ada juga berlaku adalah dekat-dekat tengah-tengah hari tu kan, dia kan jadi macam problem ke apa kan. Kadang-kadang ramai masuk tapi kadang ada problem juga dekat database ni. Tapi hopefully sekarang ni okey lah. So saya nampak tak ada masalah. Jadi once you login tadi and you select Scopus, dia akan keluar macam ni lah interface Scopus untuk you buat searching lah. Basically kat sini you akan nampak dokumen. By default dia dah letak dah. By document. So macam biasalah you just letak you punya keyword. So anyone boleh bagi contoh keyword kat saya tak? Keyword apa you all ni saya lupa lah dia tu. So macam ada you all bagi banyak kelas saya ingat. Ada siapa willing nak bagi contoh kat saya? Keyword you all. You all dah semua dah ada keyword kan?
Siapa nak share dengan saya keyword you? Anyone? Ada tak? Optimization. Optimization macam ni? Betul ke? Yes. Okay. Satu je? Ada lagi. Optimization? For unnecessary purchases. For unnecessary purchases. Betul tak saya buat ni? Yes. And kenapa dia keluar merah ni? Sekejap, saya dah lupa. Ni. Unnecessary. Betul kan? Yang ni kan? Yes. Optimization for unnecessary. So saya gunakan quotation marks. Tapi ikutkan stock words ni. Tapi tak apa, saya cuba tengok. Kalau dia tak dapat result dia kosong, then you boleh letak N ke. Dia ada banyak cara tau. You kena cubalah. Kalau you boleh gantikan dengan N. Tapi you cuba dulu dapatkan actual phrase ada tak result untuk betul-betul yang fokus on this sentence lah. Kita mengira satu ayat ni kan. So kita klik search. So search within ni basically you memang by default dia dah letak dah macam ni. Tapi sebenarnya you boleh juga tukar, you boleh dapatkan result you nak fokus on article title. Jadi result you tu memang betul-betul sebiji dia punya keyword ni. Dia punya sentence ni. So kalau you nak termasuk dengan extract atau keyword, you boleh, jadi result dia tu besar sikit lah. Sebab dia merangkumi ketiga-tiga ni point dia. Title, dia akan tarik dekat title, extract dengan keyword. Tapi kalau you ambil title saja, dia fokus on title sajalah. Kalau keyword je lah. Dan kalau macam ni dia ada banyak sikit field dia, ada fokus on 3 sikit. Jadi result dia tu banyak sikit lah. Kadang-kadang tajuk dia tu diguna nama lain kan, perkataan lain, tapi dekat extract keyword tu dia ada guna keyword you ni. So kat situ membantu jugalah untuk database tarik keyword you daripada abstract ataupun keyword ni lah. Keyword ni dia ada senarai keyword tu kan. Kita boleh tengok kat situ juga. So saya cuba yang ni, kita tengok. As per was a submission of the group segment. Dia tak keluar kan? Dia kata apa? No documents were found. Jadi tak ada, saya patah balik. Ataupun kalau you tak nak patah balik, you pergi balik dekat sini dekat edit. Okay, tak payah patah balik. Saya terbiasa. Dekat edit balik. Oh shit, kena submit before 4 lah babi. Jadi dia tak dapat betul-betul actual phrase sebab dia dah jadi macam ayat ni kan. So saya cuba buat saya buat optimization ni. Actually sebab dia satu je ni kan. So tak perlu macam tu. Kalau macam unnecessary purchases ni kena buat sebab dia ada dua ni kan. So kita nak betul-betul fokus on unnecessary purchases. Sebagai contoh lah, saya cuba teknik ni juga. Teknik ni pula boleh tak dapat. Kalau tak dapat, dia kena cari lagi cara lain. Itulah sebenarnya no document found. Jadi, you kena tengok balik keyword you ni. Ada tak yang tak perlu dimasukkan ke? Saya tekan ni, sebenarnya tekan edit tadi. Okay, so dia dah ni kan. Dia dah sekejap ni. Nanti kita guna yang ni kan, kita edit balik. Okay, kita tengok. Apa lagi, dah. Okay, dia maintain kan. Kalau kita tekan next back, takut dia kembali ke yang searching lama tu. Jadi kat sini, saya nampak you kena ubah ataupun you kena keluarkan ataupun nak kena edit balik you punya keyword ni. Unnecessary purchase ni memang term dia macam ni ke? Tak, semestinya dia lebih kepada macam dia generalize lah untuk apa yang kita tak spesifikkan apa yang necessary. Jadi sebenarnya keyword sebenarnya optimization lah. Yes, tu satu. And boleh jadi impulse purchases pun boleh jadi satu. So kalau dia boleh guna or ke? Boleh. Kemungkinan tak? Sebab you nak antaranya ke you nak kedua-duanya dalam you punya artikel tu? Dia di antaranya dan sekali pun ada, dua-dua boleh.
Jadi you boleh guna OR. Kita cuba OR pula jadi you kena cuba try and error, you kena edit. Baru you berdapat result yang betul-betul. Kalau macam you letak keseluruhan, ni banyak. Sebab apa OR? Sebab kalau N, kedua-duanya tu dia tak dapat. Tapi kalau OR, dia akan dapat salah satu. Sebab kat sini dia punya result banyak ni sebab dia akan tarik salah satu lah. Necessary pun dia dapat, optimization pun dia dapat. Jadi kat sini, banyak ni, 1 juta lebih. Jadi dia punya, saya nak edit balik, tak tunjuk kat you. Dia punya result ni juga effect dari sudut, kalau saya nampak search within ni you ambil ketiga-tiga ni. Okay, kalau you nak cuba spesifikkan untuk artikel title ni, dia takkan cari you punya perkataan tu dekat extract ataupun keyword. Saya cuba tengok nanti result dia akan jadi sikit lah. Tapi dia takkan dapat dekat extract ataupun keyword lah. Dia fokus on betul-betul result on kedua-dua ni saja. Kedua-dua keyword tu saja. Ataupun term you tu. 1 juta lebih tadi you akan nampak. Nampak tak beza tak? Jadi sebab dia tak tarik dekat extract, dia takkan ambil perkataan ni dekat extract. Jadi kat extract tu memang tak ada keyword you tu. Dia betul-betul dekat tajuk you. Okay, so kat sini saya tak pasti dia ambil yang mana ni. Dia punya analysis optimization ni. Ni dia ambil optimization sahaja. Janji ada salah satu. Okay. Jadi you akan nampak. Ni optimization sahaja. Okay, kalau unnecessary tu saya tak pasti yang mana. Kalau you macam you nak tengok betul-betul tu, you boleh pergi dekat search within result ni. Dia fokus yang dalam ni pula. Ni macam saya main-main lah. Saya cuba tengok you punya ni. Nak fokus on unnecessary purchases pula. Sebagai contoh ni saya saja je nak tunjuk kat you. Sebab kita boleh search lagi dalam result kita yang kita dapat ni. Dia cakap ni kat sini search within results ni. Dia macam deepkan lagi search you tu. Kalau macam you punya tajuk keyword tu kalau general sikit, you boleh spesifikkan lagi. Okay, saya nampak dalam result ni adik tadi nama apa? Saya tak nampak nama dia. Muhammad Nazmi Husaini. Nama apa tu? Nama pendek panggil apa? Panjang sangat saya tak dengar. Nazmi ya. Okay, Nazmi punya keyword ni saya nampak dia banyak dekat optimization kan. Result dia banyak optimization. Hanya 9 je yang under unnecessary purchases. Kat situ you boleh identify lah. Jadi unnecessary purchases ni saya rasa lah dia ambil juga optimization tapi mungkin dia termasuk dekat mana. Sebab saya pilih tadi unnecessary kan. Saya nak tengok unnecessary tadi. Unnecessary. Dia ambil juga optimization Saya nak fokus unnecessary tadi. Optimization. Dia tak dapat juga. Sebab kalau kita buat search within result ni, kita nak yang result ni sahaja. Kalau kita buat N ni, unnecessary, okay, dia tarik salah ni, dia antara dia. Jadi kita kena guna, saya pun cuba-cuba je ni. Saya pun nak kata pakar pun tak juga. Saya nampak kena guna, kena guna quotation mark juga dalam, sebab saya guna macam ni je kan. So dia akan tarik unnecessary ataupun purchases kan. So you kena cuba macam tu lah sebenarnya. Saya pun kadang-kadang nak cari satu result ni banyak macam ni, saya takkan go through lah. Banyak sangat saya tak mampu. Saya akan main-main kat sini. Search with the result ni saya akan cubalah sampai saya dapat apa yang saya nak. Okey lah, ni result ni kira okey. Saya tengok dia punya result tu okey lah, memenuhi. Kalau macam ni memang tak ada unnecessary purchases. Nampak kita dah cuba tadi. So betul-betul actual phrase untuk unnecessary purchases tu tak ada. Jadi result ni banyak optimization. So kalau unnecessary purchases ni tak ada, kemungkinan dia ada guna term lain ataupun sinonim dengan dia. Jadi Nazmi kena cuba. Jadi Nazmi kan, jadi Nazmi kena cuba pula term lain tu pula. Mungkin dari research punya part ni, author setengah researcher tu dia tak guna term ni, dia guna term lain. Jadi Nazmi kena identify and list dan cubalah keyword lain. Dan keluarkan yang ni dan optimization ni you maintain sebab nampak result dia banyak.
you letakkan keyword yang term lain tu. So mungkin you akan dapat. Kat situlah you kena study, you kena cuba, tak boleh sekali cari. Kalau sekali cari memang result dia tu kadang-kadang tak memenuhi apa yang you nak kan. Kat situ you akan jadi stres pula kan. Jadi you kena cuba-cuba okay. Jadi keyword tu penting. You kena identify your keyword tu. Okay. So contohlah saya anggap ni macam result yang saya nak lah sebagai contoh. Jadi you boleh juga refine sama dengan database lain, orang database lain macam Sign Direct, SCM Digital Library. SCM tu penting lah, you guna SCM Digital Library tu banyak koleksi dalam bidang you, rugi tak guna. Contoh kat situ you boleh nampak setiap database dia ada refine result. Even you dah buat within result dekat Scopus ni, you boleh refine juga result you. Sebagai contoh untuk result ni dia ada 512,000 ni, you boleh fokus on 5 tahun saja kan. Contoh saya tick saja untuk Scopus ni dia 1, 2, 3, 4, 5. 2022 ni sebab kadang-kadang dia publish awal, dia publish dalam bentuk online punya online punya publication. So dia boleh dapat paper dia. Ada setengah tu draft, ada setengah tu full. Jadi tak tentu jugalah 2022 ni. Depends pada paper tu lah you kena tengok. Kalau tak dapat full tu jangan ambil lah. Ambil yang full punya. Full paper tu sampai last page tu ada references. References tu meaning that itu adalah full text lah. Okay, you kena tengok. Yang 2022 ni tak semua yang full sebab dia publish awal, kadang dia nak buat review dulu ke, extract dulu ke. Okay. So yang penting yang kalau confirm ni lah 4 ni, tapi you nak tengok juga ada yang full, you boleh dapat the latest punya research lah dalam keyword you tu. Jadi kat situ untung jugalah mungkin you boleh tengok ada isu-isu terkini kan yang berkaitan. Jadi you boleh refine untuk publication year ni memang penting. Saya selalu minta student refine dia orang punya publication dia orang, publication year untuk result ni. And then open access ni kalau you nak fokus on full text yang memang free. Tapi saya tak suggest lah sebab yang dilanggan ni kadang-kadang bagus artikel dia, jadi better you ignore sebab you boleh dapat ke semua dalam result ni. Ada yang dilanggan dan tak dilanggan lah. Yang tu you tolak tepi dulu sebab you nak tengok result tu yang mana betul-betul relate dengan you punya topik atau you punya research tu. Dekat situ penting. Kalau tak dilanggan pun you boleh buat proses interlabilon lah. Kalau in case you nak betul-betul artikel tu, ataupun you boleh email dekat author tu. Email dekat author ni untuk you dapatkan full text. Setengah author dia willing bagilah. Okay. So kat sini author name. Kalau you dah biasa dengan author tu, you boleh refine, focus on author. And then subject area ni, okay, untuk result you ni, dia ada relate juga dengan subjek lain. Jadi Nazmi punya topik ni fokus on computer science Yes. So saya ambil yang ni tau. Saya excludekan semua ni sebab yang lain tu tak ada, maksudnya tak termasuk lah. Dia ada kait jugalah research dengan bidang lain ni, saya tak nak. So saya keluarkan, saya nak fokus on computer science sahaja. So ada banyak dalam ni. So you boleh juga fokus on keyword you ni, you nak. Okay, dalam result you ni sebenarnya you boleh dapat idea di mana dalam result you dia ada juga keyword-keyword lain yang dikeluarkan yang ada dalam ni. Selain daripada optimization, dia ada algorithms, artikel, genetic. Ni banyak ni. Kalau you tengok view more ni, dia close semua. Saya tak tahu Nazmi, mungkin antara term-term yang berkaitan mungkin ada dalam ni. So Nazmi berdapat idea jugalah dalam ni. Okay? Kalau ada ke Nazmi? Kalau tak ada, Nazmi kena cuba searching balik lah. Menggunakan keyword-keyword tertentu yang tu. Kalau ada. Kalau ada, you boleh terus tick sahajalah. Okay? Ni affiliation kalau nak fokus on organisasi. Okay, ni saya tak fokus lah. Ni kalau macam result you lah. Yang penting yang tadi tu lah. And then yang saya nak tunjuk. Document type ni you nak fokus artikel. Contoh, you tak nak confirm paper. Mungkin
lecturer you tak prefer you guna kategori lain. You kata better you fokus on artikel lah. So boleh lah ambil artikel, journal artikel. Okay, and then source title ni, ni kalau daripada proceeding you boleh nampak, tapi yang ni tak ni sangat lah. Okay, publication stage ni bagus di mana you nak final, you nak paper yang betul-betul final, yang full and final, yang memang bukan draft ke artikel in press yang tak nak. So you nak final paper, you fokus saja final, klik je. Okay, you just tick mana yang you nak and then you limit tu lah. Kalau you exclude, dikeluarkan pula. So you ambil limit tu. Okay, so daripada 512K ni, dia akan reduce lah. You akan nampak daripada tadi 25 je, 25,000 je ada. Jadi pada saya banyak lagi lah, sebab dia punya result tadi pun banyak. So you kan tengok lah kalau yang mana yang you rasa you, okay 25,000 dah betul dah yang ni. Kalau you rasa ada lagi, kalau mungkin keyword ni memainkan peranan lah untuk result ni. So you tengok, kalau you nak fokus optimization saja, ya you klik lah. Ataupun ada relate-nya optimization algorithm sebagai contoh. Sebagai contoh saya letak je ni. Boleh ke Nazmi? Kan Nazmi ada keyword yang Nazmi nampak lagi? Yang relate. GA ada, genetic algorithm. Adalah termasuk dalam research you jugalah. Ya. Optimization lagi yang tu je. Dengan GA, genetic algorithm. Okay. Optimization nak ke Nazmi? Ya. Nak jugalah. So 3 ni so you all kena buat macam tu lah. You verify result you. So you kena go through dulu. Sebab result you besar. Kalau saya dalam 8,000 ni, depends lah. Kalau you rasa you boleh go through, okay lah. Kalau tak, you boleh sambung untuk buat refine lagi. Kalau you punya tahun penerbitan ni mungkin you tak nak 2018, you nak fokus on 2021 sahaja sebagai contoh. Tak apa, sebab koleksi dalam research ni banyak sangat. So you nak fokus tahun ni, nak betul-betul yang the latest punya artikel. So you boleh ambil tahun ni je lah. And the limit. Mesti you nak ambil yang the latest punya artikel kan? Sure lah you nak the latest one. So you boleh limit untuk tahun ni saja sebab result dia banyak sangat. Tak perlulah you nak ambil yang lama-lama punya. Fokus on tahun ni saja. Okay, so you limitkan. So you kena main-main kat situ lah. Ni contohlah result dia dah keluar dah. Saya rasa mungkin 8,000 ni. Jadi contoh you rasa okay lah. You rasa dah tak ada dah you nak limitkan semua tu. You boleh go through satu-satu lah kat sini. Tapi sebelum tu saya nak minta you sortkan dulu kat sini. Kalau kat sini dia akan letak date newest lah. So kali ni kalau you nampak tahun 2022. Tadi saya ambil 2022 tadi ke tadi? Saya ambil satu je kan. Sekejap. Saya limit balik. Takut tadi saya tertekan apa tadi. Saya nak ambil tahun ni je kan. So, dia tengah pusing. So akan jadi 1,000 lebih je. Kenapa dia jadi 8,000 Sekejap. Takut dia saya detik apa tadi. 2021. Limit kan. Apa dia tak ni. Takut. So dia kena kat situ lah. Saya tak tahu sebab apa. Tapi sepatutnya dia kena 2021 saja. Yang pelik. Nanti you all cuba. Kenapa saya pun tak boleh. Sepatutnya 2021 ni yang saya nak. Okay. Kalau yang lain saya tak nak. Dah ambil 8,000 semua kan. Ini dia ada efek yang lain, yang lain. So you kena kat situ lah. Sebagai contoh lah, okay. Jadi you dah refine semua. So baru you boleh go through kat sini and you boleh analyse result you. Kat sini lah yang saya share tadi dekat slide tadi. Actually 8,000 lebih ni. You boleh tengok dekat result you, okay. You boleh nampak dalam bentuk graph, chart semua ni. So you boleh tengok, dia tengah pusing. So you boleh nampak lah. Author, okay, banyak artikel ni tahun 2021. Saya dah refund tahun tadi. Saya pelik kenapa dia tak ni. Tak apalah, nanti cuba nanti takut saya punya ni kan banyak sangat ke saya limit ni.
Jadi sepatutnya dia kena define yang 21 je lah. Okay, jadi kalau contohlah dia tak boleh tu, you ambil kat sini pun boleh. So dia akan fokus on 2021 sahaja result you. Kat sini pun you boleh dapat. You boleh fokus on artikel untuk tahun ni. Ni macam ni. Saya tak tahu kenapa. Mesti ada sebab tu. Patutnya dia kena 1740 lah kan. Kau you all sama dengan saya. Kan ada problem database ni. Sepatutnya dia akan jadi reduce. Dia dah pening kot. Takut dia dah pening. Saya ambil ni saja 1740 ni. Ni artikel dia. Nak cuba-cuba main kan. Tengok kenapa dia jadi macam tu. Saya tak tahu kenapa. Dia nak 8,000 tu juga. Nanti awak cuba kalau tak boleh. Ini artikel dia lah 1740 ni. Tak apa, you cuba nak tengok. Kalau ada masalah bagi tahu saya lah. Okay, tak apalah. Tengok balik yang ni. Jadi ni untuk analyze result ni akan nampak lah kat sini. Document by author, by affiliation. So boleh nampak banyak daripada Ministry of Education. Daripada Ministry of Education, Kementerian Pendidikan. Banyak buat research pasal you punya keyword lah. Tapi tak tahu Ministry of Education mana ni. Klik je lah kat situ. Bukannya kita, China. Ministry of Education China banyak buat. Okay, you boleh tengok sini. So ada 259. So boleh go through lah. You boleh tengok dekat dekat sini. Ataupun klik kat sini. Patutnya dia akan link pada result ni je lah. Ministry of China, nampak? Dia dah keluar sini. So you boleh dapat semua artikel di tengah ni kan. So you boleh fokus on ni masih lebih pada affiliation details dia. So you boleh go through pula kat dokumen dia, you boleh tengok. Tapi kita tak nak dah fokus yang dia orang punya ni kan, affiliation dia orang. Kita nak fokus on UiTM. Nanti saya tunjuk UiTM. Ni analyze result dia lah. Saya patah balik dekat result tu, back to result. Okay, dekat patah kat sini balik. Jadi kat sini, ni kalau you nak analyze, you nak tengok lebih lanjut lah result you tu berapa banyak quarter mana yang ni semua. Kalau kat sini sort ni, kalau contohlah you nak tengok paling banyak orang cite untuk result you ni, you boleh klik cited by highest. Okay, and then kita tengok sini dia akan sort lah. Yang paling banyak orang cite yang akan yang ada kat atas. Yang bawah tu yang dia akan dia macam ni lah. Dia kasih sikit. Jadi yang paling tinggi tu yang akan kat atas lah. Jadi untuk result ni dia akan bagi tahu kat sini join inilah artikel yang paling banyak orang refer. Join offloading and computing optimization in wireless powered mobile edge computing system. So artikel ni pun free, memang open access. Tak dilanggan pun memang you boleh dapat full text lah. So nak dapat full text macam mana? You just klik sahaja kat sini, view at publisher ni. Dia akan pergi dekat sabar bodoh. Tak graduate start. Artikel asal, publisher asal tu. Kita tengok dia dekat mana sebenarnya artikel tu. Dia berada di mana? IEEE punya on database. Tengah makan. IEEE pun bagus database dia sebab banyak juga dalam bidang you. Saya nampak kadang conference pun banyak lecturer you join IEEE punya conference kan. Engineering, sebab engineering and computer ni pun ada juga kan. Relate jugalah. Kadang-kadang dia orang ada collaborate bersama lecturer FSKM dengan engineering. Okay, kat sini so you boleh dapatlah PDF kat sini. Klik je lah kat sini PDF. You boleh dapat bentuk dalam bentuk PDF format and you boleh download lah. Itulah caranya you nak dapat artikel daripada Scopus, full text artikel. So ini yang artikel yang dah dapat full text lah. Ni you boleh scroll down, ada 14 page. Dia tak ada ni. Tak ada apa ni. Okay, so dia tak ada. You boleh download subtitle. Okay. So ni contoh lah. Okay, so saya tak pastilah siapa nama Nazmi tadi. Adakah memenuhi result ni, memenuhi keperluannya lah.
Dia ada setengah yang ada, but kalau saya guna keyword lain yang saya jumpa dekat artikel lain, dapat. Ada juga Ada. So kena cuba, kena try lah Okay. So so dah nampak dah kan. So kawan-kawan yang lain pun dah diorang pun dah nampak dah. You boleh cubalah macam tu And then untuk result you sebenarnya, tadi saya tunjuk view at publisher kan, and then you boleh terus baca extract dia. Kalau yang setengah tu dia malas nak klik details ni, dia terus nak tengok extract, okay, nak tengok. Setengah tu dia tengok kat extract pun dia dah tahu dah. Artikel ni memang relate dengan dia. Kadang tu dia tak tengok ni pun, dia tengok tajuk pun dia dah tahu dah kan. Tapi kalau yang setengah orang tu dia nak kepastian tu, dia nak baca juga extract, so dia boleh baca kat bawah ni lah. Okay. Terus dia boleh view at publisher ni untuk dapatkan artikel full text. And then dia boleh juga tengok related documents ni. Mungkin result dia tu satu, contoh yang ni je. Ni sebagai contoh, satu ni je result dia. So dia boleh tengok dekat related documents, Scopus ni bantu untuk keluarkan artikel yang relate dengan yang kau tahu yang gemuk artikel ni lah. Mungkin adalah yang mana yang boleh you boleh tengok. So dia keluarkan lah. So you boleh go through satu-satu. Mungkin ada relate dengan keyword you juga. So at least bantu you lah, even dapat satu result pun kan. So you boleh pergi dekat bahagian related documents ni. Related document ni memang keluar banyak lah. So kat sini you jangan terus go through. You kena search jugalah. You search lah. Buatlah searching teknik kat sini. Search within result ni. Ataupun you boleh refine result you. Sampai you dapat result yang memenuhi apa yang you nak. Okay? Okay. So untuk ni, saya tunjukkan untuk details ni sebenarnya. Kalau ada yang you all boleh juga sebenarnya boleh dapatkan details artikel ni daripada link ni. Di mana you boleh tengok you boleh tengok journal. Saya rasa macam problem lah. Tak pastilah you all ada nampak tak? Kalau macam ni sebenarnya, dia ada details artikel tu, tajuk, author tau sebenarnya. Tapi saya daripada semalam saya tak tahu kenapa dia tak keluar habis tau, dia keluar macam ni. Kalau macam ni tak apa, sebenarnya ada masalah sikit sebab saya pun dah inform dah dekat ni. Dia ada problem dekat sini je. So tak apa, kalau jadi macam tu, yang kalau lah in case lah you still nak juga searching, you just focus on ni lah, cited by ni. Tapi kalau you nak dapatkan full text tu, you ambil daripada tadi lah, view at publisher tadi untuk dapatkan full text lah. Sebab dalam ni memang tak ada full text lah. Kalau open access, mungkin you boleh terus download. Tapi kalau save to PDF ni sebenarnya dia, saya rasa yang ni dia macam citation ni. Okay. Macam PDF output kan. Saya cuba tak. Saya pun jarang guna PDF, selalu saya guna yang tadi. View at publisher lah. Ni dia macam output je. Dia citation. Okay, citation. Kalau citation ni dia maklumat artikel tu nak masuk dalam software, reference software lah. Okay. Ataupun maklumat ni untuk rujukan ni kot saya cuba. Pun jarang-jarang guna save as PDF ni. Dia keluar macam ni je lah, info je. Mungkin nak tunjuk dekat supervisor you kan, artikel ni mungkin relate tak dengan you ke apa kan, boleh guna ni lah. Ataupun dia boleh rujuk simpan untuk tengok result. You buat searching ni macam mana. Untuk maklum pada supervisor you ke apa kan. Dia macam info output lah, dia punya citation info ni. Okay. Terbalik. So kat sini boleh bantu you cited ni. So inilah artikel yang cite artikel ni. Jadi selalu kalau kita nampak artikel ni, cite artikel ni, di mana itu adalah ada hubung kait lah. Ada isu yang dibincangkan bersama lah, mungkin ada relate dengan topik ni juga. So you boleh juga go through dekat bahagian cited by 385 documents ni, you boleh go through. So ada banyak option lah sebenarnya. Kalau result you tu sikit pun, sebab yang result kawan you ni memang banyak. So dia pula kena, untuk optimization ni banyak, tapi untuk satu lagi keyword tu dia kena guna keyword lain pula yang relate ataupun sinonim lah. So
Kalau yang tak banyak result tu, you kena ambil option lain lah, iaitu dekat cited by ni ataupun dekat related document tadi, atau you boleh buat searching balik. Mungkin ada term-term lain yang sebenarnya ada result you tu untuk keyword you, tapi you kena cuba tengok lah, kena identify lah. Okay. So ni ada bawah ni pun ada juga. Kalau tak tengok kat depan, kat dalam ni pun ada juga untuk related documents. Even references ni pun boleh bantu you untuk dapatkan artikel yang bersesuaian dengan keyword you. So ada 3 lah, saya nampak banyak. Scopus ni memang bagus lah, saya rasa. Dia macam banyak info lah you boleh dapat. Dia macam cross kat sini, references, kat cited, kat related document, even dekat result tadi pun you boleh refine result you untuk focus on search within result ni. So dia ada banyak lah, banyak option lah untuk bantu you. Okay, so kalau macam kat result depan, sebenarnya you boleh go through satu-satu lah. You nak tengok author ni punya details, you boleh lah, klik je lah, nanti dia akan keluar lah. Mungkin you nak fokus author ni pula, mungkin author ni banyak buat research on topic you. So you boleh tengok lah author ni punya artikel. Setiap author ni, dia panggil profile dia ni, you boleh tengok dia punya dokumen, dia punya artikel dia, you boleh go through. Yang mana you boleh dapat full tag, you pergi je dekat view at publisher. Itu pun related document, dia cross pula kat related document dengan relate dengan artikel ni pula. So macam dia banyak cross kan, dia macam banyak option lah kat situ. So you tak perlu risau lah. Ataupun kat sini you boleh sort lagi macam result pula kat bawah ni kan. Cited bias, boleh tengok siapa paling banyak artikel, banyak orang cite artikel dia yang mana. Okay, tengok co-author dia siapa, co-author dia, you boleh pula refer kat co-author dia pula. Co-author ni punya artikel. Dia macam sambung kat situ, sambung lagi kat situ. Dia panjang-panjang. Maksudnya info tu result. Video ni sumpah you macam banyak bantu you sebenarnya. So you jangan risau lah. Scopus ni memang banyak info, ada link yang you boleh cross, boleh tengok lah. Topik ni you boleh pula, topik apa yang dibincangkan you boleh. Okay, you boleh tengok topik dia. So you boleh tengok pula dokumen untuk topik ni pula yang dia buat research ni. Tapi untuk artikel dia je lah. Okay, so ni source ni lebih pada journal. Jadi artikel ni berada di dalam IEEE Transactions on Wireless Communication. Kalau you klik sini, you akan tengok details journal ni. Ini nama-nama journal lah, yang source ni panggil journal. Dia macam sumber dia daripada journal IEEE ni. You boleh pula tengok dokumen dekat dalam journal ni. You boleh go through pula. You boleh fokus on journal ni. Kalau mungkin ada jurnal-jurnal tertentu yang memang betul-betul fokus on you punya keyword tu, you boleh fokus on journal pula. And then you boleh view kat sini all document dia. Yang research ni saya tak nak sentuh lah. You tak ni sangat kan, you nak fokus on artikel yang you nak dapat untuk dalam Scopus ni. So kat sini you tak nampak result dia. So you boleh buat macam tadi, boleh refine semua yang saya share kat you semua tu. Samalah. Fokus on journal pula. Tapi ni satu journal je lah. Tapi dalam journal ni, you tahu kan, setiap journal dia ada volume. Volume 1 sampai volume 10, 20, 30. Dia macam ada anak cucu dalam rumah tu, ada bilik. Dalam bilik tu, dia macam, journal ni dia ada banyak pinak sikit. Kalau buku dia tak ada volume sangat. Dia volume 1, 2 je. Dia tak ada. Kalau journal ni dia macam tu. Dia volume 1, dalam volume 1 tu pula, ada isu 1 sampai isu berapa. Setiap volume dengan isu tu dia ada 100-200 artikel dalam tu. Tu kita panggil tu journal artikel lah. Kita nak artikel dalam journal tu kan. Okay, saya boleh share kat you lah. Okay, ni source. So saya nak patah balik dekat bahagian search, di mana saya nak fokus on author. Author ni saya nak ambil author siapa lah. Kau dah ambil entitas dulu. Dia kan nama Haryani kan. Haryani. Tahu lah nama dia. Saya letak je ni. Saya Prof. Dr. Teknologis Dr. Haryani. Nama last ni tak tahulah.
You ada tak? Harian ni Harun Harian ni. Saya tak pasti lah nama. Dia Apa? ada H-A-R-O-N ke? R-U-N? R-U-N kan? Harun. Ini Cuba tengok. Ada tak? dia bawa barang atas kepala. Dekan you. So apa? First Tapi Harian ni bin Harian UKM. Harun. Tak pasti dia punya nama sebenar. Oh, ni bodoh hero dia Harun. Apa sel? Macam well. Cubalah Tahu tengok bawa dekan apa? you pula. Bawa barang atas kepala kau tu. Bawa barang atas kepala apa benda? Kalau keluar FR, kalau keluar Dia UiTM tu cerita dia mak lah tu. dia. Tak ada lagi nama dia kan? Pakai kain. 71 kita cuba tengok. Bodoh, kau Google ciri Harian ni Harun ni. Tapi Kalau dia klik keluar kat dia, kita tengok details dia, profile dia. Okey, Harian ni Harun. Oh ni lah. Shah Alam. Masa dia kan? Bodoh dalam video tu ada tak tarian? Bagi. Tak keluar Babi FSKM sampai kan? dia joget kan, bukan tarian Mat. Saya tak pastilah kalau bukan dia. Kalau Harian ni, saya rasa adik saya rasa dia kot. Dia Kalau dia okey lah. So contohlah ni, contoh author ni, Kau subjek apa sen? researcher atau academician ni, Harian ni Harun ni, ini dia punya details dia lah. ID, kalau dia nak search macam researcher ni, dia akan simpan lah dia punya ORCID ID ni, profile dia. So dia bernampak. Contoh Harian ni Harun ni, ada 71 artikel yang diindeks dalam Scopus, 117 orang yang set artikel dia dan belum ada H-index lagi. Okay, so dia bernampak kat sini. Kalau 71 dokumen ni, artikel dia, you betul lah go through yang ni. ICT. So you boleh lah tengok, kalau you nak tengok ada full text ke tak, you klik saja view at publisher. Okay. So kat sini newest ni you boleh tengok cited by highest. Artikel dia paling banyak orang cite yang mana. Kita tengok. Macam kena tahu pasal kalimat. Tajuk dia ni. Cyber stalking. The social impact of social networking technology. Ni banyak orang cite artikel dia. You benda bodoh. Dia ada collaborate juga dengan researcher lain. Macam sejarah Itu semua. FB Yusof, FBM. Kita Aslam ada Islam. Itu lecturer FSKM jugalah kot. Okay, you all kenal lah kot. You all kenal ke dengan semua lecturer tak juga ya? Oh, benda Syah. Farahidah. Farahidah binti Muhammad Yusof. Okay, so ni contoh dia lah. So you boleh go through lah siapa set artikel dia. You boleh tengok. You punya lecturer Dr. Marina Yusof tu lah. Kalau you nak tengok ada tak dia artikel yang di index oleh Scopus, you boleh tengok lecturer you pula kan. You boleh letaklah nama dia. Yang you tahu nama penuh dia, you cuba tengok. Ya, ni co-author, you boleh tahulah. Okay. Ni untuk nama author lah kalau you nak fokus on lah. Okay lah, betul lah dia ni. Dekan you ni, FSKM. Okay, kita boleh nampak kat sini. Fokus on FSKM. Kalau you buat nama author tu banyak, dia kena nama yang sama banyak, you boleh fokus on FSKM lah. Satu dia je. FSKM banyak. Academician banyak. Dia orang aktif buat research. Banyak FSKM ni. Okay, contohnya untuk author lah. So you boleh cubalah author yang fokus on bidang you lah And then affiliations. Affiliations ni, you boleh tak nama UiTM lah. Macam dia tak tengok UiTM punya paper kan. University Technology Mara. Saya salah je. Technology Mara. Kalau dia keluar macam ni betul. Kita ambil je yang atas ni. Perak tu dia ada letak, dia ada register bawah cawangan dia pula. Tapi kita ambil yang main dia lah, besar UiTM ni. Jadi kalau UiTM kita nampak ada berapa? 29. Tadi saya punya slide 26 So dah ada peningkatan kan? So dah ada peningkatan di indeks, maksudnya Scopus indeks artikel UiTM ni dah banyak lah, 29,000 dah. Jadi kat bawah ni you boleh fokus on bidang you pula. Contoh you masih nak fokus on computer science kan? So dalam banyak-banyak bidang ni you punya bidang the second highest lah, banyak research dalam Scopus yang diindeks. Kira okey lah, hebat lah kan. Engineering dan computer science ni memang dua bidang ni memang saya nampak yang memang banyak orang buat research lah. But you all komputer kan, memang benda tu sentiasa ada yang latest kan. So sentiasa ada
isu-isunya kan, teknologi kan dalam bidang U lah. Bidang U ni pun saya nampak memandangkan apa sekarang ni PKP ni pun kita nak nampak bidang-bidang U ni yang tengah naik lah. Ada demand lah sekarang ni bidang U ni. So baguslah you belajar pun dalam bidang ni kan. So demand dia tinggi lah sekarang ni bidang-bidang U ni. Engineering dan juga computer science. So kat sini boleh nampak kan Nigra dia punya charts ni. So kalau nak fokus on artikel UiTM dalam bidang U saja, you pergi kat sini. Klik saja 6734 ni. Elemen tanah yang semua ada lah. Okay, dia akan fokus on dokumen ni lah. UiTM ni. So daripada sini you boleh tengok juga author. You boleh tengok author, you boleh tahulah semua author ni lecturer you. View on. Okay, you tengok semua ni. Tapi kita nampak short form kan, kita tak nampak nama sebenar dia sebab kat belakang ni nama ayah dia orang. So kalau you boleh detect, ni semua ni nama-nama academician ataupun researcher dalam bidang computer science. Yang di-index lah, artikel yang di-index. Kita boleh nampak kat sini. Okay. Saya pun tak boleh nak tengok. Kalau yang ni tadi Haryani Harun kan, dia kan yang ni lah. Yang tadi kita buat search tadi. So banyak sebenarnya. Prof Dr. Suryati pun banyak artikel dia. Kita tak patut nama ayah dia tak pasti. Dia pun banyak buat research Prof Dr. Suryati tu. Tapi tak tahu you ada dengan dia tak? Ada tak dia ajar you? Prof Dr. Suryati. Tak ada. Kod bidang sebab you program banyak kan. You matematik ke apa Ke computer science? Ke actual science ke? Intelligent System Engineering. Oh, computer system engineering. Intelligent System Engineering. Saya ada tanya itu kan, saya lupa lah, sudilah banyak kelas. Okay, intelligent system. Okay. So ni lah, so you boleh tengok kat sini. Kalau you nak fokus on author tertentu, you boleh pilih lah. Sebab ni dalam bidang you lah. Dalam ni dia ada juga artikel you ada juga yang relate juga dengan engineering semua. Kalau betul you nak fokus on betul computer science lah, you fokus on computer science. Misalnya ada juga you punya topik pun ada juga relate dengan yang lain kan. Kemungkinan lah you boleh lah pilih. Tapi kebanyakannya computer science kan you all kan. So you boleh go through kat sini lah. Okay, final one. Ni keyword dia. Okay, so you boleh juga nampak dalam result untuk UiTM bawah FSKM ni, computer science ni, inilah keyword yang ada dalam Scopus. So algorithm kita nampak ada, signal processing, neural networks, control. Ni optimization yang tadi yang kawan you tadi ada dalam untuk UiTM saja, yang lecturer you lah mungkin ataupun researcher dalam FSK dalam bidang computer science ni ada 145. Dr. Marina banyak buat. Dr. Marina ada buat optimization ni? Ada. Saya cuba ambil yang ni Sekejap saya kena refine. Dr. Marina. Okay. So saya fokus on ni, optimization ni. Saya ambil. Ada juga dia collaborate dengan UKM ni. Sebab ni kadang co-author. Sebab dia main itu, sebab researcher ni, kalau kita buat result, kadang-kadang dia ada collaborate dengan universiti lain. Jadi kalau pada saya, kalau you tak nak, kalau you nak UiTM saja, kadang dikeluarkan yang mana author FSKM pula kan. So sebab dia ada collaborate juga dengan USM, UKM semua. So better you ambil keyword lah. Saya penting keyword lah. Keyword and then artikel, contoh nak artikel lah, research artikel saja. And then computer science. Author ni nanti mungkin you kemudian lah you focus on, ini nak ambil 2021 saja. Okay, and then you limit tu. Kalau saya ambil 2021, you punya optimization tu akan reduce kot kan nanti. Mungkin saya logiknya kat situ lah, dia akan reduce kat situ. Satu sebab saya fokus 2021 kan. So contohlah kan. Alamak, contoh yang ni. Ni satu ni je ada. Okay, untuk tahun ni saja, untuk UiTM dalam kalau Windows 10 tahun ni. Utari So inilah in effect ni kalau selection algorithm ni. Untuk tahun ni, so klik saja ni. So boleh tengok details artikel ni. 12 lebih dah. Sikit lagi. Biasa hantu lah, ngam-ngam lah saya sempat tunjuk 3-3 ni. Untuk advance tu saya tak pastilah you all guna ke tak. Sebab tu macam option sajalah. Yang penting
result you ni. You nak ni. Basic search tu lah kan yang pentingnya. Kenapa site tak ada orang set sebab baru tahun ni. So memang tak ada orang set lagi lah kan. So baru lagi, so don't worry. So you boleh tengok kat sini lah. Alamak, kat sini lah saya tunjuk dia punya details dia ni. Nak tengok nama dia, fakulti semua you boleh nampak lagi jelas kat sini tau. Tapi sebab ada problem kat situ you tak boleh nampak betul-betul. Unless you boleh pergi dekat view at publisher, you boleh tengok betul-betul paper tu lah, full text tu. Sama ada dilanggan atau tidak. So you kena make sure kadang-kadang you klik view at publisher ni kadang ada yang tak dilanggan tau. Tak semestinya sebab view at publisher sebenarnya dia akan link kepada publisher asal, rumah asal dia tu. Tapi kadang-kadang kita pergi tu yang tu tak dilanggan artikel tu. So sebenarnya ikutlah kalau nasib you ada full text tu rezeki lah. Kalau tak ada tak apa, you cuba minta dengan kita lah, kita cuba bantu you lah. Ataupun you boleh email dekat lecturer ni. Mesti lecturer UiTM ni mungkin boleh bantulah kan. You email dia orang, nanti dia orang akan bagilah full text. Ni macam ni, kita tak macam dapat full text ni. Ni nama dia. Nama author you ni. Kenal ke? Saya kenal seorang. Dr. Afdal. Dia dengan saya kelas. Yang lain saya tak kenal. You all kenal ke? Tak Dr. Afdal ni mungkin bidang program lain pun. So ni keyword dia. Ni dia punya PDF dia. So daripada FSKM nampak kan? Dia ada collaborate juga dengan engineering punya faculty, electrical, FKE. So tu yang tak kenal. Kadang mungkin sebab dia letak first faculty electrical dulu baru FSKM. Mungkin ni engineering punya lecturer lah kot. Yang ni saya tahu ini lecturer FSKM. Afdal ni, Dr. Afdal. So ini full text dia. So ni dah dapat dah artikel. Ni dah ni lagi nampak ni nama. Ni lecturer. Betul dah FKE. Yang ni Dr. Afdal. Ni electrical. Kau seorang je, Dr. Afdal je. Yang ni semua FKE, electrical engineering. So Dr. Afdal ni dia ada collaborate dengan engineering lecturer lah. Ada nama apa gambar-gambar ni cantik sikit lah nampak kita kenal author Okay. Kalau artikel ni relate dengan you, so you boleh download lah macam biasa. Okay, ni untuk skopel lah. Setakat ni ada yang tak clear tak? Ada nak saya nak saya share lagi tak info-info ke? Nak saya detailkan lagi ke? Nak saya explain mana-mana part yang you all tak clear ke setakat ni? Ada yang nak bertanya, saya buka lah sesi soal Q&A session. Ada nak bertanya, mungkin ada nak share dengan saya. Dia ada nampak apa-apa info yang saya terlepas pandang ke apa, bolehlah share dengan saya dengan kawan-kawan you all. Okay, overall macam mana setakat ni semua? Boleh respon tak? Boleh? Ni dah nampak dah lah macam mana nak search dengan baik. Kan? You pun dah buat searching yang tengok database. Jadi saya tunjuk pula yang second punya modul ni, Scopus pula. So saya rasa you all lagi clear kan? Lagi nampak. So lepas ni boleh cubalah. Boleh cuba cari dan apa-apa nak kalau ada pertanyaan lepas ni lah, mungkin ada masalah ke problem, you nak tanya saya, boleh email saya ataupun tanya kat Telegram. Grup Telegram tu pun boleh, tak ada masalah sebab dalam tu saya dan tim saya ada. Kami ada dalam tu. So kalau saya tak sempat mungkin tim saya boleh bantu dulu. Nanti saya akan sambung lah, saya akan bantu kemudian lah. Tapi memang kadang-kadang saya tak sempat nak tengok, saya tengok balik kerja nanti saya akan tengok jugalah. Tapi saya kata ada seorang tanya lagi dalam tu. Malu kot. Tapi tak apa kalau in case lah you all nak personal dengan saya, email saya je lah. Email saya, ada email saya kan, nanti tim saya share lah email saya. Bolehlah email saya kalau nak saya bantu.
Okay, itu untuk Scopus lah Jadi satu je lah saya nak share sikit je ni. Untuk MyKM ni, dia dalam MyKM ni ada on database. Cuma ada tambahan maklumat di mana you boleh, saya sign in. MyKM ni nanti tim saya share lah link dia. Dia kena klik, dia kena login dalam Gmail, buat ATM lah. Lambat sikit Dah tengah-tengah hari ni dia slow sikit. Ni MyKM dalam ni you boleh tengok juga source info lain lah. Dia sama juga macam portal, dia ada digital collection kan dekat portal tu kan. Cuma yang dalam ni dia detect you, nama you, dia macam you boleh tengok full text thesis. Yang best ni kat sini, you boleh pergi kat thesis ni, information resource ni, you boleh tengok, you boleh dapat full text. Dulu you kena datang library tau untuk rujuk yang physical punya lah, yang bercetak. Tapi sekarang ni sebab ODL dan kat dalam sini kita dah bantu, kita dah memudahkan user di mana kita dah digitaskan dalam bentuk full punya paper dan you boleh boleh dapatkan. Klik je I accept ni, submit, you boleh dapat thesis dalam bentuk ni lah online. Okay. So macam you all ni FXKM, klik saja search. Ni memang thesis UiTM tau. Maksudnya you all punya sini-sini lah. Ni UiTM punya saja, fokus on UiTM punya thesis. Jadi contoh untuk tahun untuk UiTM ni ada banyak, saya tak pasti berapa. Ada 86. Tak banyak pun 86 je dalam bidang sebab kita tak letak semua. Kita select pada mana-mana dia punya, kan kalau TC kita fakulti dia akan susun tau. Yang mana A minus, B minus semua tu. Jadi yang A yang bagus-bagus ni memang kita ambil untuk masuk dalam IR lah, dalam ni. Yang saya dimaklumkan lah, yang maksudnya yang bagus, yang thesis yang memang nak main league lah, yang grade bagus, yang grade A ni memang kita ambil lah. Dan kita akan masuk kat dalam ni dan you boleh tengok dekat sini. Terus download lah. Contoh saya ambil ni master banyak master PhD. Master. So sekarang ni dia fokus on PhD master, bukan degree lah. Ni master lah, master punya. Ingat ada degree, tapi degree student pun boleh dapat ni. Cuma dia letak master and PhD sahaja. Kalau degree you kena pergi dekat ni lah, kena pergi dekat main library lah. Jadi dia tak letak keseluruhan lagi, dia letak master and PhD. Cuma pengaksesannya dulu postgraduate je. Undergraduate tak boleh, tapi sekarang ni saya rasa dia dah buka. Saya dimaklumkan semua kategori student dia boleh akses. Tapi program level ni saya nampak masih lagi master and PhD lagi lah. Untuk degree kan banyak kan. You all punya thesis. Jadi kita masih ada kita just terima and kita ada dekat PC, terminal PC dekat main library lah yang untuk full text tu. Okay. Jadi untuk master and PhD dah ada dah, sebab student master and PhD diorang memang banyak rujuk thesis. Macam you all boleh lagi artikel, research artikel kan. So you all mungkin tambahan lah untuk ni. Tapi tak, kalau you nak tengok thesis ni memang dalam ni lah untuk postgraduate. So you nak tengok full text, just download lah. Dan you boleh dapat keseluruhan. Kalau macam ada keyword yang relate dengan you punya sekarang ni pun, why not you boleh, ni algorithm ni. Efficient coverage scheduling algorithms for wireless sensor. Mungkin ada algorithm banyak. Algorithm. So tengoklah kalau ada yang berkaitan, bolehlah juga support you punya research kan. Okay. Ni untuk MyKM lah. Ada banyak lah yang lain yang you boleh cuba lah. You boleh setuju dah. Tak naklah drag masa you on. Nak rehat semua kan. Ni bertengok buku-buku baru. Kalau macam recommended new arrival ni dia keseluruhan lah. Tapi kalau macam dalam IR, dia adalah dia yang personal, yang fokus dalam bidang you.
So nanti you try and error lah, yang ni tambahan je lah, maklumat tambahan. Ni IR. Tadi yang saya tunjuk yang full text. Tapi dalam IR itself ni you boleh juga dapat penerbitan UiTM. Kadang ada conference paper, lecturer, ada project paper, UTR, semua dalam ni ada juga yang mana full text kita bagilah, yang mana tak ada dapat full text tu you kena ke library lah, main library. Dekat PhD tak ada tau, kita memang main center dia memang dekat sana, dekat main library sebab ruang dia besar. Macam kita kecil je kat sini kan. Jadi memang TC center memang dekat main library lah. Okay? Tapi macam you ODL lah, susah lah kan. Tapi better yang mana ada dapat full time ni boleh bantu you lah. Yang tak ada tu macam susah sikit lah. Okay. Masa undergraduate tak ada masalah sangat. Dia tak ada betul-betul fokus on thesis. Sebab you all boleh ada option untuk research, untuk artikel, untuk dapatkan artikel lah. Okay, so saya daripada 9 dah, so saya rasa takat tu yang saya dapat share. Saya serah pada Azari, mungkin ada Azari nak tambah feedback form Okay, terima kasih Puan Hafiza. Nanti drag lagi lah daripada 9. Itulah. Okay, jadi sebelum kita tamatkan sesi kelas kemahiran ini, okay, kita buka untuk sesi soal dan jawab lah. Kalau you ada pertanyaan, kita buka sekarang. Semua clear Oh, ada dengan saya lagi ke? Ada lagi tak kelas dengan saya? Clear. Oh, clear. Okay, alhamdulillah you all clear. Okay, semoga artikel yang dekat Scopus ni Okay, tapi sekiranya selepas habis KKM ni ingin bertanyakan cara pencarian, bolehlah melalui live chat ataupun bila dah boleh datang ke dalam kampus, bolehlah hadir ke meja rujukan InsyaAllah pihak kami akan cuba membantu anda. Okey, jadi minta jasa baik anda semua untuk mengisi borang kehadiran dengan e-survey benda tu amat berguna untuk pihak kami. Okey, sekiranya tiada apa-apa soalan juga. Okey, dengan tamatnya penyampaian dan sesi perkongsian dari Puan Hafizah tadi, dengan itu tamatlah sesi kelas kemahiran maklumat kita untuk hari ini. Okey, bagi pihak perpustakaan Sains dan Teknologi, kami memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang kelas ini berlangsung. Akhir kata, saya sudahi kelas ini dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Aku ingat tak bagi lagi. Okay, terima kasih semua. Minta maaf ada salah, silap, ada kurang kat mana-mana. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Puan. Okay. Thank you, Puan.